Ubay berkata, ya, ada. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya. Baginda bersabda, ketika Musa berada dalam sekumpulan Bani Israel, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepadanya. Dia bertanya, adakah engkau tahu ada sesiapa yang lebih alim daripada engkau? Musa menjawab, tidak ada. Ketika itu juga diberikan wahyu kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami Khadir. Teruslah Musa bertanya jalan kepada Allah untuk pergi bertemu dengannya. Allah pun menjadikan ikan sebagai tanda kepadanya, dan dikatakan kepadanya, apabila engkau kehilangan ikan itu, maka kembalilah, kerana engkau akan bertemu dengannya. Musa mengikut kesan ikan itu yang pergi ke dalam laut. Qala fata Musa li Musa, anak buah Musa berkata kepada Musa, ara'aita id awayna ila as-sakhrah, bukankah ketika kita berhenti dekat batu besar itu, aku sebenarnya telah terlupa ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan. Syaitanlah yang membuatkan aku terlupa untuk menyebutnya ataupun mengingatinya. Qala Musa berkata, itulah yang kita cari, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak mereka yang lepas. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu, dan seterusnya berlakulah kisah yang berlakulah peristiwa di antara mereka berdua seperti yang disebutkan, dikisahkan oleh Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, besok insyaallah kita akan singgah di Khayfi Bani Kinanah, di mana dulu orang-orang kafir saling bersumpah untuk tegak di atas kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan muhassab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengepung penduduk Taif, tetapi tidak dapat menguasai Taif itu. Jadi tidak dapat menundukkan mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kita akan kembali insyaallah. Tetapi orang-orang Islam berkata, kita akan kembali dalam keadaan Taif ini belum ditakluk, belum dikuasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau begitu pergilah berperang. Mereka pun pergi perang. Lepas itu mereka mendapat banyak luka-luka juga. Mereka mendapat luka-luka. Kemudiannya Nabi SAW berkata, besok insyaAllah kita akan pulang. Faka'anna dhalika a'jabahu, seolah-olahnya kata-kata Nabi itu menyukakan mereka. Fatabassama Rasulullah SAW. Pada ketika itu Rasulullah SAW tersenyum. Ni panjang ni semua ni. Yang kita baca dan terjemah sini adalah satu tajuk baru. Yang sebenarnya Imam Bukhari bubuh celah. Sebelum ni kan, selama mana dah duk cerita pasal kalam Allah, pasal kalamullah. Dia break situ. Dia break situ. Dia bagi hak ni, bab ni. Lepas pada tu sampai kita berhenti baca saat ni, seterusnya beberapa bab lagi banyak cerita pasal kalam pula. Cerita pasal kalam pula. Itu cara dia, cara Bukhari. Jadi hak malam ni nya
bab ni iaitu berkenaan dengan masyiyah ataupun masyiah dan iradah, kehendak dan kemahuan Allah. Yang ni, kehendak dan kemahuan ini adalah salah satu sifat Tuhan, salah satu sifat Allah yang wajib dipercayai, yang mesti diimani, iaitu Allah mempunyai sifat kehendak. Dia ada kemahuan, ada kehendak. Itu maksudnya. Dan sifat-sifat ini sebenarnya disebut dua ni mengikut kebanyakan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan hak tula je. Masyiah dengan iradah ni hak tula je. Walaupun setengah-setengah golongan lain dia ada kata lagu lain, tak apalah tu. Ini dalam hasyiah tepi ni pun dia ada sebut juga. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah hak tula je. Masyiah dan iradah adalah hak tula. Dan sifat-sifat ini serupa sifat kalam juga, serupa sifat-sifat lain juga, menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Menunjukkan kesempurnaan Allah tu. Dan kalau tidak ada sifat ni, adalah kurang. Kalau pada manusia pun tak ada sifat ni, ataupun kurang, tak penuh sifat ni, kurang, tak sempurna. Kalau manusia, kalau hak tak ada kehendak, tak ada kemahuan, lagilah banyak kejadian Tuhan ni kita tengok. Hak makhluk dia saja tu pun ada kehendak juga, ada kemahuan juga, tetapi kemahuan dan kehendak yang tidak sempurna, yang tidak penuh. Artinya ada hak kita nak, tak boleh, kira lah mana pun tak boleh, mati gitu, tak tercapai apa yang dikehendaki. Itu maksudnya. Kalau nak kira nak, banyak lah hak naknya, masing-masing ada lah kehendak tu. Tapi tidak semua manusia boleh. Hak mana hak boleh tu pun, kalau dipikir-pikir hakikatnya, walaupun dengan kehendak dia, kehendak Allah juga tu, kehendak Allah juga. Kalau tidak tak boleh. Sebab kita kata pandai, bijaksana, dia jadi bijaksana. Bila dia bijaksana, dia ada kehendak nak buat ni, nampaklah nak buat tu, nak. Siapa dia bui bijaksana? Kalau tidak dengan kehendak Allah bui dia tu, tak ada, tak akan apa. Misalnya, dan begitulah juga lain-lain. Itu kehendak. Kalau kita kata apa ni Allah SWT, hak makhluk dia ni kita tengok, kalau tak ada sifat ni, sebab tak ada sifat kalam, sebab tak ada sifat mendengar, melihat dan sebagainya, kurang. Kita tengok manusia ada banyak kehendak. Hak tu paling sempurna sekali dalam kejadian Tuhan. Hak ada kehendak nak tu, nak ni. Hak tu hak paling lebih sekali. Makanan saja berapa macam. Nak tu, nak ni. Binatang ada juga kehendak dia, tapi kehendak dia tidak banyak. Tak banyak. Lagu tu jelah nak buat sarai dia, lagu tu jelah. Berapa ribu tahun pun tak ada dah berkembang, tak ada maju dah setara tu. Kalau nak makan pun makan rumput tu jelah. Kalau lembu ada juga nak, tapi nak sekat tu aku kan. Pokok kayu kita tengok duduk senyap situ, hidup juga cara dia. Tapi tak boleh nak pergi sana. Lembu boleh pergi, binatang-binatang lain boleh, pokok tak boleh. Batu ke gapa ke, orang panggil jamadat itu, mana kalau selagi tidak digolek, tidak dialih, tak beralih sendiri, tak ada kehendak, lagilah kurang. Kalau dari segi logik pun kita kata, ni jadi gini, mesti ada yang menghendakinya.
Siapa yang menghendaki? Situlah benar. Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Kalau kita masuk dalam satu bilik, dalam satu rumah yang besar, dalam tu sini letak kipas, sini kipas lagu ni, sini goni, sini goni. Lepas tu kita masuk tengok, lagu ni mesti ada kehendak sesiapa. Kita kata tidak jadi sendiri. Walaupun kita kata kita manusia ni, kita tidak atur sendiri. Dia suruh orang lain, dia suruh, dia nak lagu tu, dia nak lah. Ada kehendak. Dia tidak berlaku sendiri. Hak lagu ni lah, hak dalam ilmu usuluddin, ilmu kalam, duduk bincang, nak tarik orang, nak suruh faham Tuhan tu, lagu tu lah. Jadi alam semesta ni boleh besar lagi daripada sebuah rumah. Takkan berlakunya begini dengan tetap molek, berjalan molek ni, berlaku dengan sendiri, tak ada kehendak siapa-siapa. Kalau tanya kita, paling hebat sekali ada kehendak, kita kah? Yang nak matahari tu naik ke timur gitu, yang nak goni jadi gini, nak gini, tak ada siapa dia kata, tak ada siapa dia ngaku, tak ada. Lepas tu siapa? Di situlah Allah. Kehendak dia tu sempurna. Kehendak dia tu sempurna ni lagu mana? Kehendak kita ni kadang-kadang kita tak terita. Apabila berlaku, baru nak. Adakah Tuhan tu nak dia lagu tu? Tak. Sebab apa? Sebab sifat ini adalah sifat zat dia. Sifat zat dia, bukan sifat fi'il. Sifat zat dia. Jadi sifat zat lagu mana? Sama dengan sekali dengan zat dia lah. Kehendak dia tu ada dah. Cuma kehendak dia kita ni nak jadi zaman lon ni, duduk sini, anak orang ni. Hak tu kehendak dia. Nyata kehendak dia tu zaman ni, tak terlepas daripada kehendak dia. Kalau dia nak lagu tu lah. Walaupun kita serupa dengan orang dulu 1000 tahun juga, 1000 tahun, 2000 tahun dulu, tapi tak lahir pada masa tu, pada masa ni. Kehendak dia tu baru dia nak ni. Setelah kita jadi ni, sebab kita nak, kita pergi beli katil, buat klik, pada masa tu nak gitu. Tak, dulu lagi dia ada selalu dah kehendak dia lengkap, cukup. Tak ada mari hak ni dulu, mari orang royak baru nak tunjuk kempen goni-goni baru nak. Tak ada. Kalau kita makhluk gitu kan. Allah SWT tidak gitu. Mana sempurna dah. Hak dia nak tu cukup berlaku. Cukup berlaku. Hak molek, hak tak molek, semua ni dalam alam semesta dia ni, hak dia nak berlaku. Itu makna masyiah dan iradah. Itu makna kehendak Allah. Makna kehendak dia, kita tengok kemahuan dia tu banyak, kita tak terfikir. Hebatlah, mana hebat, menunjukkan kesempurnaan dia. Kalau manusia kita kata nak banding dengan kejadian lain, hebat dah. Sebab apa? Ada kehendak banyak. Kecek dia tu, kecek dia tu boleh orang menangis. Bahasa dia tu, kalam dia, manusia kita kata. Kecek dia tu boleh orang naik semangat, tak takut mati. Itu manusia. Tapi setakat tu je lah. Kehendak kita sikit je. Itu paling sempurna lah tu. Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak dia supaya kita tengok ni, segala-gala yang berlaku ni adalah dengan kehendak dia. Dan banyak lagi yang kita tak terfikir. Kalau 1000 tahun akan datang, 2000 tahun akan datang, kalau dunia ni masih ada, apa dia nak jadi? Kita sudah mati dah. Apa kehendak Allah untuk pada masa tu? Tak boleh nak bayar. Sebenarnya ni kehendak dia nak ada goni, nak tubik idea goni, pendapat goni, kajian goni. Kehendak dia, hakikatnya kehendak dia. Tu maknanya sempurna benar Allah Subhanahu Wa Taala itu, dengan sebab adanya sifat ni. Kalau tak ada sifat ni, kurang dia. Di kalangan manusia ada banyak kehendak tu pun dia ada beza-beza pula. Orang ni kalau kehendak besar, kau hebat. Kalau tak ada kehendak lah, so tak ada cita-cita, tak ada maksud, tak ada tujuan, tak ada kehendak,
Berat tu lagu tu. Kurang. Orang-orang yang mana ada kelebihan dalam dunia ni, yang hebat-hebat, dia kehendak dia tu kuat. Sifat kehendak dia, kemahuan dia tu tinggi. Kerana kemahuan dia tu tinggi, maka dia telah mencapai apa yang telah dicapainya. Beza pula antara sesama manusia. Nak wayaknya kehendak ni menentukan kesempurnaan. Kalau tak ada hak ni langsung, kuranglah Allah SWT tu. Kurang lagu mana nak jadi Tuhan. Itu dari segi logik. Semua tu kita sebut tadi logik. Kemudian Imam Bukhari ada lagi. Buktinya kata Tuhan yang ada kehendak Quran. Bukan kita guna akal kita saya. Kalau kita guna akal pun memang lagu tu. Nampak lagu tu sebab kita sebut tadilah dari segi logiknya. Tapi kalau kita perhati kepada firman Allah, memang tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kerajaan kepada sesiapa yang engkau mahu. Mana? Sesiapa yang engkau mahu. Mana pada hakikatnya kerajaan dalam dunia ni mana-mana berlaku dah ni, tegak dah dulu, akan datang sekarang ni dengan kehendak Allah. Allah SWT yang bui kepada orang kafir, kau orang Islam, kau gapo, kau dia bui. Tidak kamu kehendaki, melainkan Allah menghendakinya. Hak kita nak, kau apa? Allah nak. Lebih dulu dia nak lah. Cumanya nak lagu mana? Ada kalanya orang nak zina, orang nak bunuh orang, orang nak akan nak orang. Jadi Tuhan nak juga. Tuhan nak dulu lah. Dah tu kita di sini dia sebut sikit, di tepi ni dia sebut sikit. Dia kena bicara suku tu. Dia panjang. Dia ada dua tarik, Asy'ariyah, kalau ahli sunnah ni Asy'ariyah, dan ahlul hadis. Lagu mana cara pendekatan dia tu dalam menyelesaikan masalah kehendak Tuhan. Kehendak tu lagu mana? Hak ni kita nak speed tak lalu dulu lah. Tengok gitu. Jadi semua ni sebut ya sya Allah, Allah kehendaki. Kamu tidak dapat beri petunjuk kepada sesiapa yang kamu kasihi. Allah yang dapat beri petunjuk kepada sesiapa yang dia mahu. Jadi semua sebut mahu belakang. Yuridullah, ada juga dengan lafaz yuridu, ada dengan lafaz yasha. Jadi kalau yasha ataupun sya'a, semua itu adalah daripada masyiah. Masyiah, yani masdarnya masyiah. Yuridullahu bikumul yusra. Maknanya Imam Bukhari nak ayat dalam Quran ada sifat Tuhan itu digambarkan dengan lafaz ini, lafaz ini. Sebab itu dia buat dalam tajuk masyiah dan iradah. Yani kedua-duanya ada di dalam Quran. Allah mahukan kesenangan untuk kamu. Allah nak senang untuk kamu. Allah nak senang. Dia tidak nak payah untuk kamu, tidak. Jadi Tuhan nak gitu. Jadi Tuhan nak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang ambil jalan yang payah. Tuhan nak mudah untuk kita, dia ambil macam payah. Jadi benar kehendak siapa? Sekali tengok, Tuhan nak mudah, dia tak siap payah. Kadang-kadang kita ambil apa payah. Benar siapa? Dari satu segi, kalau kita tengok macam benar manusia, dia pilih hak tu. Allah SWT nak kesenangan untuk kamu, tapi dia tidak pilih kesenangan, dia ambil hak susah. Lagu mana benda-benda gini ni, hak ni dia kena bicara suku. Kena bicara suku. InsyaAllah lah. Kalau malam ni tak ada dah malam ni, minggu depan ke InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa, kita akan bicara waktu khusus. Baru faham molek ni pembahagian ni. Kalau tidak, payah. Payah juga ni. Tak apalah. Imam Bukhari nak ayatnya dalam Tarjamatil Bab dia ni, tajuk dianya iaitu perkataan masyiah, iradah ni sebagai sifat Tuhan ada dalam Quran, ada hak tu pun ada, hak ni pun ada, hak tu dia ada ya. Jadi bila hak ni dia sebut ni
sebagai sifat Tuhan ada dalam Quran, maka menjadi akidah kepada kita.